Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ahmad Arif bin Muhammad Arifin. Uh, daripada kelas DEP 2B. Kad matrik saya 17 DEP 20F1063. Saya sini bersama Syahrin Azwar. Syahrin, boleh beri penggelan diri sekejap? Boleh Amarul. Ini adalah nama saya, Syahrin Azwar bin Sabaran. Kad matrik saya ialah 17 DEP 20F1061. Saya dari kelas DEP 2B. Terima kasih Syahrin. Kami ini daripada subjek penghayatan etika. Dengan pesyarah kami adalah Muhammad Zain bin Sailan. Tajuk kami adalah pandangan dan tanggungjawab budayakan budaya yang baik. Kami akan mulakan dengan pandangan tanggungjawab daripada social media. Definisi social media. Internet kini kian berperanan sebagai saluran utama untuk penyebaran maklumat dan hiburan pengguna. Tanpa sepadan internet membolehkan pengguna untuk menghasilkan video, artikel dan muzik. Mereka sendiri dan berkongsinya dalam kalangan masyarakat yang lain. Ciri-cirinya saya akan beri kepada Syahrin Azwar. Syahrin? Terima kasih Amarul. Ini adalah ciri-ciri peranan dan tanggungjawab di dalam sosial media. Yang pertama, peranan menyebarkan sesuatu yang baik untuk dijadikan contoh kepada budaya dan masyarakat membudayakan budaya yang baik. Contohnya ialah mengkongsikan perkara-perkara yang baik. Contohnya cara-cara tu belajar semua tu. Bagi artikel, membuat muzik. Dan juga tidak mengkongsikan perkara yang buruk kepada orang. Yang kedua, dengan cara ini generasi muda pada zaman sekarang akan lebih faham dan berminat untuk mengetahui budaya-budaya sedentara Melayu. Itu tidak akan lapuk ditelan zaman dalam kalangan generasi muda pada zaman sekarang. Ini kerana pada zaman sekarang ramai tidak tahu tentang seni-seni tari Melayu dan juga budaya-budaya Melayu. Akhir sekali kita juga boleh lihat aspek pembelajaran dengan menggunakan platform sosial media. Contohnya Microsoft Teams, Google Classroom dan juga Google Meet. Syahrin, boleh saya tanya tak? Kenapa aspek social media ada pelajaran bila kita hendak menggunakan aspek pelajaran dalam social media ini? Aspek pelajaran dalam sosial media ini boleh digunakan ketika pandemik berlaku, ketika waktu COVID-19 ini. Ia juga boleh digunakan jika kita berada di rumah dan tidak mahu ke mana-mana. Kita boleh membuat online meeting supaya kita tidak membazirkan wang untuk pergi ke mana-mana dan juga duduk rumah sahaja. Wow, terima kasih Syahrin. Sama-sama. Seterusnya, saya akan memberikan kepada Muhammad Amarul. Terima kasih kepada saya punya ciri-ciri tersebut terhadap social media. Saya akan memberikan definisi terhadap ibu bapa. Definisi ibu bapa. Sikap keibubapan ialah sikap menentukan tingkah laku seorang ibu dan bapa. Daripada maksud saya di situ melaksanakan amanah, tugasan dengan tanggungjawab sebagai ibu bapa yang betul. Yang dimaksudkan daripada tersebut yang lain itu adalah dengan sikap keibubapan ialah keyakinan dan kepercayaan terhadap fitrah, pembawaan, kemampuan, bakat dan pelbagai aspek kanak-kanak yang lain. Kami akan sedia dengan Syahrin Azwar memberi ciri-ciri tersebut. Terima kasih Amarul. Ini adalah peranan dan tanggungjawab terhadap ibu bapa. Yang pertama, ibu bapa merupakan individu yang dapat membentuk peribadi anak-anak. Yang kedua, ibu bapa memainkan peranan dalam membudayakan anak-anak generasi masa depan. Yang ketiga, ibu bapa adalah individu yang paling mengenali anak-anak sebelum orang lain. Ini kerana mereka memilih untuk melahirkan anak mereka. Sekali ibu bapa telah menjadi suri teladan yang terbaik dan tidak menggalakkan anak-anaknya dalam perkara-perkara negatif. Contohnya menghisap dadah, menghisap rokok
dan mengadakan pergaulan bebas. Seterusnya, saya akan memberikan kepada Amarul. Terima kasih Syaril. Saya akan membenarkan memberi definisi terhadap masyarakat dalam peranan dan tanggungjawab media. Definisi masyarakat. Masyarakat amat penting dalam konteks hubungan etnik dengan melibatkan pelbagai aktiviti mulai rukun tetangga, rukun terbuka, penerimaan budaya dan program di institusi pengajian tertinggi bagi memastikan perpaduan dan kehamburan hubungan dalam masyarakat akan terus berkekalan dan berterusan sepanjang masa depan. Seterusnya saya akan beri kepada Syarif untuk membaca ciri-ciri tersebut. Terima kasih Amarul. Ini adalah peranan dan tanggungjawab masyarakat majlis. Yang pertama, mengadakan rumah terbuka pada hari perayaan. Contohnya, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha dan juga Tahun Baru Cina. Yang kedua, mengadakan aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong setiap tahun. Contohnya gotong royong di sekolah yang kita adakan pada awal tahun ataupun di taman perumahan. Okey, slide seterusnya. Ini adalah peranan dan tanggungjawab masyarakat terhadap masyarakat. Yang pertama, memupuk semangat perpaduan antara masyarakat dalam membersihkan kawasan tempat tinggal. Yang kedua, meraihkan budaya lain dengan menziarahi ketika hari raya perayaan. Yang ketiga, memainkan peranan penting. Boleh saya nak tanya satu benda tak? Meraihkan budaya lain dan menziarahi ketika hari perayaan tu, boleh berikan contoh tak? Seperti hari apa dengan macam mana tak kita menziarahi dengan cara dengan memakai pakaian apa di situ? Kita menziarahi rumah terbuka kawan-kawan atau jiran-jiran kita. Kita kena memakai baju tradisional atau baju yang bersopan. Menghormati. Baju yang sopan. Terima kasih Syarif. Contohnya, baju kurung, congsam atau sari, baju budaya ataupun baju berkemeja. Baik, terima kasih Syarif. Boleh teruskan dalam ciri-ciri yang lain? Boleh. Yang ketiga, memainkan peranan penting ketika aktiviti gotong royong dijalankan. Yang keempat, menghargai budaya lain dengan memakai baju tradisional budaya masing-masing. Yang kelima, dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Seterusnya saya akan memberikan kepada Muhammad Amarul. Terima kasih Syarif. Saya akan membaca definisi yang akhir sekali ialah guru. Definisi guru. Seorang guru adalah penting untuk mengetahui dan ambil peduli akan siapa yang sebenarnya pelajar-pelajar atau komuniti dalam sebuah kelas. Guru juga perlu meneliti dan pendekatan yang bersesuaian yang dibawa oleh setiap pelajar, bakat serta minat mereka di dalam situasi pelajaran. Sewajarnya, guru perlu mengetahui bahawa setiap individu dan pelajar adalah berbeza dari aspek budaya, latar belakang keluarga, tahap sosioekonomi mereka, yang mana sedikit banyak mereka memberi kesan kepada gaya dan corak pembelajaran mereka juga. Saya akan memberi kepada Syarif Azwar untuk membaca ciri-cirinya. Ini adalah peranan dan tanggungjawab terhadap guru. Yang pertama, guru atau pendidik adalah orang yang bertanggungjawab menyampaikan ilmu secara formal kepada murid. Ini bermakna seorang guru juga bertindak sebagai model bagi anak murid selain ibu bapa. Yang kedua, guru dapat membantu pelajar yang tidak berminat terhadap pelajaran untuk menjadi pelajar yang sekurang-kurangnya rajin ke sekolah atau tidak terbabit dengan masalah disiplin sekolah. Syarif, boleh berikan satu contoh tak pada ciri yang tersebut? Guru kena mengajar dengan seronok agar murid-murid rajin ke sekolah untuk menipik ilmu. Untuk menipik ilmu. Selain itu juga, kalau guru mengajar dengan seronok, murid-murid akan menjadi minat kepada mata pelajaran itu walaupun mata pelajaran itu susah. Terima kasih Syarif. Boleh teruskan dengan ciri-ciri tersebut?
Sama Amarul, saya akan teruskan dengan poin ketiga. Yang ketiga, kanak-kanak belajar daripada orang dewasa. Sebab itulah seawal usia kanak-kanak lagi mesti diterapkan dengan nilai murni. Ini kerana kanak-kanak mempunyai minda bawah sedar yang terbuka luas. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk melihat kami putarkan. Sekian, terima kasih kepada saya juga.